bagus. Walaupun dari segi perubatan tak ada pembuktian yang secara saintifik, tetapi kebanyakan daripada anak-anak yang diberikan susu kambing ternyata cepat pulih daripada penyakit kuning. Begitu juga dengan penyakit alergi dan juga insomnia, iaitu penyakit yang mana susah nak tidur. Rupa-rupanya segelas susu kambing yang panas sebelum kita tidur tu, amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Nabi mudah tidur dan mudah jaga. Kita susah nak tidur, senang jaga pula, dah jaga tak boleh tidur-tidur. Inilah dia di antara khasiat untuk kali pertama, round yang pertama. Saya serah balik pada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Dr. Jamno yang menjelaskan kepada kita kelebihan susu kambing. Jadi rupa-rupanya kalau sesuatu itu sunnah Nabi, pasti sekali ada hikmat di sebaliknya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang digambarkan, wama yantiqu anil hawa, tidak bercakap mengikut hawa nafsu, dan tindakannya juga bukan mengikut hawa nafsu. Farid Ravi Abdullah dan juga yang berbahagia Dr. Jamno Azhar Mulkan, dan isu yang kita kupas seperti yang saya sendiri masa mukadimah, dan juga Dr. Jamno tadi menyebut tentang bagaimana rapatnya kambing ni, sehingga kan rasul-rasul, kebanyakan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam, sebelum dibangkitkan menjadi nabi dan rasul, kebanyakan mereka itu adalah pengembala kambing. Jadi barangkali ada sesuatu perkara yang berkisar dengan dakwah dan juga kaitan dengan pengembalaan kambing. Kalau Ustaz boleh perjelaskan kepada kita semua, silakan. Terima kasih pengurusi sahabat ahli panel Dr. Jamnul, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, seperti mana doktor sebut tadi sebentar, berkaitan dengan mengembala kambing ini mengajar erti kesabaran. Betul. Ya, bila saya tengok di kampung saya ada orang jaga kambing, selalu jadi musuh kepada jiran, selalu jadi musuh kepada orang-orang yang menanam, ya. Sebab kambing ni dia tak dengar cakap. Kan dia, kalau bila pak cik tu kena marah, pak cik tu kata, saya dah pesan dah kat kambing saya jangan pergi rumah orang, jangan makan rumput, jangan makan pokok bunga orang, tapi dia makan juga. Saya nak buat macam mana? Nak marah-marahlah kambing saya, jangan marah saya, dia. So sabar, diperlukan kepada kesabaran. Sudah semestinya kita bela kambing sekarang ni dengan Nabi dan juga situasi yang ada di Mekah ataupun di negara Arab itu sendiri jauh berbeza, tuan-tuan. Ya, Arab gembala kambing, kalau tuan-tuan lihat, dia pergi kat kawasan lapang, dia gembala. Rumah orang pun jauh-jauh, kan. Dia pun Arab tak ada tanam pokok-pokok bunga, pokok melo, pokok bunga tai ayam ke apa, dia tak tanam. Ya, jadi tak timbul isu yang tu, tak timbul. Cuma kalau kita nak lihat, memang kalau dari sudut tabiat, kambing ni perlukan kepada kesabaran. Cukup Nabi kena bersabar. Sebab seekor lagi, yang lain semua akan ikut lagi. Ya, peliknya kambing ni, dia mempunyai tabiat yang luar biasa. Dari sudut nak tahu sabar tak sabar tuan ni, tengok kambing dia balik sempurna tak sempurna. Kalau kambing tu balik telinga tak ada, kaki patah, itu memang tuan dia tak ada sabar. Tapi kambing yang Nabi jaga semuanya sempurna, tuan-tuan. Itu keduanya, Nabi SAW menjaga kambing ni seperti mana Ustaz Syukri sebut. Terdapat banyak riwayat. Di antaranya Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baginda bersabda yang bermaksud tidak ada nabi yang diutus oleh Allah melainkan mengembala kambing. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pula dengan tuan? Adakah tuan pun mengembala kambing? Nabi jawab, ya, saya juga mengembala kambing untuk penduduk Mekah. Maksudnya sebelum Nabi menceburkan diri dalam perniagaan, perniagaan untuk didagangkan, perniagaan Khadijah binti Khuwailid, Nabi mengambil upah menjaga kambing. Dan diriwayatkan juga upah itu Nabi tolong pula pakcik dia dapat duit tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Yang keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tidak ada nabi yang diutus. Maksudnya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Zakaria, nabi-nabi yang diutus, kesemua mereka melalui proses mengembala kambing. Sebab itu Nabi sebut, wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha. Tidak ada seorang nabi yang terkecuali melainkan nabi-nabi itu terlibat dengan pengembalaan kambing. Itu dari satu sudut, Ustaz Syukri. Dalam riwayat, ya, dalam riwayat yang dibawa oleh Ibnu Katsir, ya, menyebut bahawa sesungguhnya baginda pernah bersabda, ya, tidak ada seorang pun yang terkecuali, maksudnya nabi-nabi ini dilatih oleh Allah tentang kekentalan jiwa. Sebab itu nak menjadi pendakwah ni diperlukan satu proses tarbiyah. Kita sekarang tak apalah tuan-tuan, ada kolej, ada fakulti, ada diploma, ada ijazah dakwah dan kepimpinan. Tapi zaman Nabi tak ada. Nabi perlukan satu pendidikan, satu pendedahan yang lebih realiti. Dan itu yang kedua. Yang ketiganya pula, tuan-tuan dan puan-puan, sedar atau tidak kita, bagi orang Arab, siapa yang bela unta, siapa yang bela kuda, dia akan rasa bangga. Kerana akan timbul rasa khuyala dia. Dan siapa yang membela kambing ada sifat tawaduk. Yalah, kambing kecil-kecil, apalah sangat, ya, ya, walaupun banyak tapi nampak selekeh.
tapi dia mengajar sifat tawaduk dan rendah diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wal fakhru wal khuyala'u fi ashabil ibli wa sakinatu wal wiqaru fi ahlil ghanami. Maksud rasa bangga dan juga bongkak ni sifat yang ada pada orang yang memiliki unta, dan sifat tenang dan sifat yang sakinah ini dimiliki oleh tuan-tuan yang memiliki kambing ini. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kat kita tuan-tuan dan puan-puan, ya seperti mana disebut oleh Abu Ubaidah bin Atha, Rasulullah telah bersabda, al-ghanamu barakatun mawdu'ah. Kambing ini merupakan binatang yang penuh dengan keberkatan yang ditinggal-tinggalkan oleh orang. Sebab itu Nabi sebut, ittakhidhu al-ghanama fa innaha barakah. Apa maksud dia? Maksudnya Nabi kata, belalah kambing, peliharalah kambing kerana ada padanya barakah. Kalau tiba-tiba anak sakit kuning macam doktor sebut tadi, boleh bagi. Memang dari sudut saintifiknya belum dibuktikan. Hari ini tak dibuktikan. Esok lusa kita tak tahu. Sebab pemakanan ini bukannya hari ini kita temu, hari ini boleh kita buktikan dari sudut fakta saintifik dia. Ya. Cuma bila susu kambing ni, dia ada unsur hiti. Kita panggil maksudnya unsur memanaskan tubuh badan. Bila budak minum panas tubuh badan, ini akan menyebabkan budak buang air. Keluarlah perkara-perkara toksik-toksik dan juga yang tidak baik, menyebabkan budak itu sehat. Jadi ini dia sudut hikmahnya. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biarpun kambing kecil tak sebesar unta, tetapi Nabi sebut ada padanya barakah, dan itulah yang jadi pengembalaan yang dijaga oleh Nabi, dan Nabi dapat kekuatan, ya, kerana Nabi telah belajar sesuatu yang luar biasa dengan mengembala kambing. Terima kasih.